Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudari. Terima kasih kerana setia dengan kelas ni, walaupun nampak sudah kekurangan separuh. Dua kuliah yang lepas sebenarnya tak ada hubungan dengan kuliah yang akan datang ni, sebab belum ada teori yang boleh menyatukan itu. Sebelum saya teruskan, saya juga berterima kasih kepada Taufik yang membuat satu laporan kuliah yang kedua dulu, dan juga memberi beberapa maklumat yang saya belum tahu. Satu daripada ini kewujudan buku ini buku amat baru, nampak dah buruk kan, tapi 2009. Malah judulnya kuantum, tapi isi dia tu ada menyentuh tentang keseluruhan sambutan Muslim kepada ilmu zaman ini. Jadi laporan Taufik itu ada beberapa, mungkin saya nak sebut di sini, berkongsi bersama. Yang pertamanya, mungkin saya tidak menjelaskan pada hari itu tentang istilah pasca bima. Saya tak ada terangkan hari itu, tapi mungkin tersilap faham sikit. Pasca bima ini sebenarnya istilah yang saya cipta tahun 2006 ke 2005 itulah, setelah saya menghadapi masalah dengan pihak Indonesia dan Brunei dan sebagainya, berinteraksi dengan pihak kerajaan sebenarnya, yang sukar untuk menunjukkan satu istilah mewakili bahasa di kawasan ini. Masing-masing nak menegakkan, kalau Indonesia mahu bahasa Indonesia, tapi yang menjadi masalah besarnya bahasa Indonesia lah. Kalau Brunei itu dia ikut saja, Singapura pun ikutlah. Jadi banyaklah istilah untuk menggantikan Nusantara, walaupun Nusantara itu begitu popular sebenarnya, tapi pihak pemerintah tak mahu guna, terutama Indonesia. Nusantara sejarahnya kerana ditubuhkan, istilah itu dicipta pada zaman Patih Gajah Mada itu, dan kononnya saya pun tak tahu, bila berinteraksi dengan mereka baru tahu istilah itu ialah tidak termasuk Jawa. Nusa Antara, maknanya dia menceritakan sekarang kita sudah ada negara-negeri yang Nusa atau negeri yang banyak pulauan dia, semuanya di bawah Majapahit. Tapi pemikiran dia itu tidak, bila sebut Nusantara tak termasuk Jawa. Jadi macam mana dia boleh bawa itu, saya tak. Generasi baru saya rasa tak tahu etimologinya itu. Jadi kerajaan tak mau pakai istilah itu, tapi di kalangan budayawan memang hebat menggunakan itu, sama ada di Malaysia atau di Indonesia. Hadiah apa, seni Nusantara ada kan, bagus. Tapi Sultan Takdir Ali Shah Bana pun mengalah, maknanya dia rasa Nusantara tak boleh dipakai. Dia cipta satu istilah Bumantara. Termasuk Jawa lah yang itu. Masa dia di Universiti Malaya, dia mencipta Bumantara, daripada bumi dan antara tu. Tapi tak laku. Jadi pasca bima ni senang saja, sebab saya merujuk kepada nama-nama negeri yang pernah wujud di alam Melayu ni. P itu untuk petani dan Filipina.
S tu Singapura, B Brunei, C Campak, B Brunei, I Indonesia, M Malaysia. Jadi merangkumi semua. Dan saya rasa cantik lah. Saya cukup popular kan. Jadi bila saya sebut Pasca Bima tu, memang dari segi dunia kecendekiawanan di Pasca Bima ini, tanah Melayu yang disebut tanah Melayu atau Melaya ni memang gersang lah. Jadi munasabah kalau tak ada sarjana ke apa ke yang memberi pandangan kepada satu isu, sebab sejak dulu lagi kawasan ini gersang. Yang bila sebut warisan rumpun Melayu atau rumpun Indonesia, maksud dia memang bukan warisan di sini. Pasal sini tak ada warisannya. Baru nak jumpa kata yang di apa tu, yang sedang digali itu, tapi hanya ada 1-2 ayat aja. Yang berbujang, lembah bujang tu kan, surat tu, batu bersurat, tapi itu tak ada ilmu yang kat situ, belum ada ilmu. Jadi Malaysia Indonesia ni kira satu entiti yang baru. Jadi kalau tentang sejarah Tamadun Melayu ni, nama Indonesia Malaysia tu susah nak masuk pasal dia baru sangat. Jadi Tamadun Melayu ni kemuncak dia bukan pada zaman adanya Indonesia dan Malaysia. Kemuncaknya dah 1700, 1600. Tempatnya di mana? Kalau dari segi zaman itu 1600 tu, sama ada di Sumatera atau di petani. Jadi petani sudah langsung tak masuk alam Melayu bagi generasi muda sekarang. Jadi susah. Petani sudah jadi negara Thailand. Tapi situ pusat Tamadun Melayu abad ke-16, 17. Jauh. Okey. Saya juga tertarik dengan laporan ini kerana ada memberi pandangan, tapi tidak banyak disebut sini. Jadi saya minat nak tahu sebenarnya. Mungkin Taufik boleh beritahu saya satu masa nanti. Dia kata apa, mempunyai banyak perkara yang ingin dibahaskan, mengkritik bersangkutan dengan kuliah saya. Tapi dia tak tulis. Tulis di sini. Bagus. Jadi dah panjang lagi. Boleh masukkan dalam tentang sinaran cahaya daripada benda yang meresap cahaya. 100% dia meresap. Bila cahaya itu memancar kat situ, jasad tu meresap 100% benda tu, atau hampir 100%, sehingga jasad itu nampak hitam. Sebab dia panggil jasad hitam. Kalau asalnya jasad tu putih sekalipun, bila dipancarkan, dia meresap cahaya itu 100%, dia nampak macam hitam. Jadi itu panggil jasad hitam. Jadi ramai yang membuat kajian, uji kaji berkenaan jasad ini untuk melihat bagaimana dia menyinar keluar sinaran yang dia resap ini, dan orang yang dapat nama yang
sebelum pelang ini ialah yang saya tulis di situ, muka surat 3, Stephen, Boltzmann, Wynne, Riley, Jean, itu dah lepas dia sebenarnya. Semuanya dapat hasil yang berbeza, dan bila pelang cuba buat, dia dapat hasil yang dalam graf yang saya paparkan di situ. Graf dia berubah mengikut suhu. Makin tinggi suhu tu, makin grafnya makin naik, dan kemuncaknya pun berubah semakin menuju ke kawasan yang disebut sebagai kawasan yang spektrumnya nampak. Di kawasan itu tu daripada 500 hingga 1000 itu spektrum cahaya yang nampak, yang mana hijau, biru apa semua ni lah. Dan yang sebelah bawah pada 500 tu tak nampak, kan? Yang lebih pada 1000 pun tak nampak juga lah. Jadi ada dua isu di sini yang pelang menghadapi. Hasil dia ni tak sama dengan apa-apa hasil yang dibuat oleh orang sebelumnya. Dan yang bila dia beritahu ini, orang melihat bahawa ini sebagai satu hasil yang begitu merevolusikan. Jadi timbul istilah apa tu, malapetaka ultra lembayung tu. Maknanya graf dia ni begitu berbeza dengan yang orang lain dapat sebelumnya. Orang lain dapat sebelumnya ialah satu parabola. Jadi di kawasan ultra lembayung tu begitu berbeza dengan apa yang pelang dapat. Jadi macam satu malapetaka. Itu satu isu. Tapi isu yang menghantui pelang ini ialah bagaimana nak dapat rumus matematiknya tentang data ini. Jadi dia dapat rumus tu dalam buku ni. Saya ada satu bab, saya cuba dapat kutip apa yang dia buat. Bab berapa? Bab 2, revolusi pelang. 5 muka surat untuk mendapatkan rumus tenaga yang terbit ini. Jadi graf ni sebenarnya graf rumus dia, betul lah. Kalau yang data sebenarnya agak beza sikit, tapi memang hampir dengan itulah. Jadi rumus yang mahalnya, rumus itu dia terpaksa membuat satu andaian yang merevolusikan baru dapat rumus itu. Jadi andaian itu yang terkenal sebagai tenaga sama dengan 1 pemala darab dengan frekuensi. Dan saya petik ucapan dia semasa dia dapat hadiah Nobel, muka surat 5. Surat 5 tu saya petik ucapan dia, bagaimana dia bekerja keras untuk dapat itu. Maknanya bukan mudah, satu. Yang keduanya, dia kata selepas beberapa minggu saya bekerja, rasanya paling kuat dalam hayat saya. Maknanya dalam beberapa minggu tu dia rasa dia bekerja paling kuat dalam hayat dia. Satu hari cahaya masuk dalam kegelapan, dia menceritakan. Dia dapat ilham. Dia dapat ilham, dan perspektif baru yang tidak terpersepsikan pun terbuka di hadapan saya. Mana itu biasa, penemuan besar memang macam itu. Tidak ada mantiknya, tidak ada benda yang itu. Tapi kerana dia memikirkan benda itu dengan begitu kuatnya, dia dapat intuisi baru. Zam sama dengan HF. Dia sendiri tak boleh terangkan macam mana. Setakat itu saja.
yang boleh kita. Jadi yang saya papar itu saya nak menunjukkan bahawa kaedah sains ini yang hebatnya memang kaedah intuisi. Kalau selagi masuk logik saja, dia dapat benda yang remeh-remeh saja, yang biasa. Jadi macam mana nak dapat intuisi itu, dia pun tak tahu. Kalau tidak ada cerita kan. Buka sekolah intuisi. Kena buka sekolah intuisi. Sekolah intuisi permata. Cikgu ada. Yang guna logiknya macam mana dia dapat. Ni dia kata, oleh sebab pemala di dalam hukum sinaran beliau itu mewakili hasil darab tenaga dengan masa. Itu dia guna logik. Macam mana dia cipta istilah. Oleh sebab itu dia pun memerihalkan sebagai kuantum tindakan permulaan. Itu logik. Logik pada dia lah. Jadi ada masa dia guna mantiknya, ada masa tidak. Okey. Jadi itu sebenarnya dianggap revolusi. Sebab tenaga sebelum itu dia boleh ambil apa-apa saja. Tenaganya tidak melompat lah. Tapi dia nak dapat rumus dia tu terpaksa membuat andaian bahawa dalam jasad hitam itu ada tak terhingga banyaknya gelombang harmonik dalam tu, ada banyak dengan pelbagai harmonik. Jadi macam boleh keluar ada satu saja frekuensi. Jadi dia yang itu yang dia terpaksa fikir berminggu-minggu dan zap datang cahaya tu. Macam mana tiap-tiap pengayun tu memberi tenaga kepada yang satu lagi sehingga dia keluar ada satu. Okey. Tapi dalam masa yang sama atau sebelum isu ini memang ada sekurang-kurangnya berapa tu? 3 hasil cerapan tentang fenomena atom ini yang tak dapat dijelaskan dengan teori yang ada. Yang terkenal ialah teori atom Rutherford yang mengatakan atom ni macam simbol UPM tu. Itu Rutherford punya model. Kalau itu model dia, isu dia dengan teori elektromagnet yang ada, akhirnya atom tu akan jatuh. Apa jadi pada benda tu? Sebab dia menerbitkan tenaga dengan adanya satu benda yang ada charge dan dia bergerak, dia akan melahirkan tenaga. Itu teori yang ada pada masa itu. Macam itu. Jadi tak boleh jelaskan benda itu. Akhirnya Bohr dapat menjelaskan itu dengan mendapat ilham daripada Planck tu. Dia buat satu model baru tentang atom ini. Dia kata apa kat situ? Atom tu semacam burung terbang hinggap. Hebat juga. Mana tak ada ellipse tu. Dan dia dapat hadiah Nobel kerana ini. Mendapat struktur atom yang baru yang boleh memuaskan ahli sains pada masa itu tentang struktur atom. Baik, yang kedua, benda yang fenomena yang tak dapat diterangkan pada sekitar zaman yang sama itu ialah yang ada satu objek, benda yang bukan semua objek ini, apa yang saya tulis kat situ, logam ada logam campuran yang tertentu. Kalau kita logam tu letak di tempat cahaya yang cukup cahaya dia akan mengeluarkan bunga api. Kalau duduk dalam bilik macam ni, dia tak ada apa-apa. Sebab dia panggil kesan foto elektrik, dia mengeluarkan elektrik. Jadi fenomena itu diberi nama kesan foto elektrik kerana dia ada tindakan atom tu dengan foton atau cahaya tu. Dan itu tak boleh dijelaskan dengan teori yang ada pada masa itu. Dan lagi sekali
benda ini dijelaskan dengan menggunakan ilham daripada Planck itu, dan ini dibuat oleh Einstein, dan dia dapat hadiah Nobel. Senang aja dapat hadiah Nobel. Okey, jadi itu dia. Ada satu lagi yang terakhir, yang keempat, spektrum hidrogen. Ini memang lama lah spektrum hidrogen ini. Yang menariknya, spektrum hidrogen pada 1885 ni diperoleh daripada seorang guru sekolah. Jadi guru sekolah di Malaysia ni mungkin pasal gaji je lah. Kalau pasal benda macam ni tak akan pula. Jadi guru sekolah ni dia dapat satu rumus atom hidrogen ini yang sesuai dengan data yang ada, dan tak boleh diterangkan macam mana boleh dapat itu. Dan ini juga diselesaikan oleh Bohr. Okey, itu saya ada mencatatkan hadiah Nobel itu. Yang saya sebut tadi secara tak rasmi, ada hadiah dia tu lebih kurang 5 juta Malaysia. Siapa yang dapat hadiah Nobel ini, dia dapat hadiah 5 juta. Dan dalam fizik ni, orang yang teramai mendapat hadiah Nobel semua berkenaan dengan mekanik kuantum. Bermula daripada Planck itu, macam-macam hadiah berkenaan dengan mekanik kuantum ni, dan semuanya Jerman. Kawan-kawan dia pun setengahnya diperakukan oleh Einstein, dapat, perakukan oleh Bohr, dapat. Jadi kronik lah. Tapi tempat lain tak ada pun yang buat benda ni. Jadi kira zaman Jerman lah. Dan yang menarik juga, 30% daripada pemenang hadiah Nobel ini daripada orang Yahudi. Jadi penduduk Yahudi ni 0,0001% dunia. Jadi macam mana dia dapat 30%? Kalau di Malaysia ni benda yang agak sama, bidang peguam, India hampir 40% yang mendaftar sebagai peguam ini. Di Malaysia hampir 40%. India ada 10%. Menarik. Macam mana suku kaum ni boleh mempengaruhi bangsanya untuk buat bidang perguaman, bidang undang saja. Yang kedua, perubatan. Perubatan pun India ada lebih kurang 23-24%. Maknanya mengatasi peratusan yang itu luar biasa. Baik, jadi saya ada sebut itu tadi anugerah sains bukan anugerah sains negara dah ada, diganti oleh anugerah Profesor Ulong ini yang baru saja 210 barunya. Ini saya rasa boleh mengatasi, kalau betul cerita 40,000 sebulan tu memang boleh mengatasi hadiah Nobel. Jadi bercita-citalah untuk mendapat Profesor Ulong. 40,000 sebulan, setahun dah setengah juta, 2 tahun 1 juta. Jadi perlu hidup 5 tahun saja lepas itu dan mengatasi hadiah Nobel. Hadiah Nobel dapat 5 juta sekali itu. Okey. Jadi bila dah dapat E sama dengan pemalar darab frekuensi, atau 2 kali pemalar darab frekuensi, 3 kali, itu tenaganya. Yang ada hanya discrete macam itu. Tidak ada 1,5 HF, tak ada. Dia ada 1, 2, 3, 4. Itu yang menyebabkan kita kata dia kuantum melompat. Jadi tenaga elektron dalam atom hidrogen pun macam itu. Dia lompat 1, 2, 3 macam tu. Jadi macam mana nak dapat satu teori yang boleh menerbitkan benda macam itu? Itu yang Planck tak dapat. Planck rasa kecewa dia tak dapat
membuat itu selain daripada hanya mendapat ilham itu, tapi teorinya tak ada. Jadi sebab itu teori atom ni daripada 1900 sampai 1925 baru dapat teori. Jadi selama sepuluh abad baru dapat satu teori yang boleh menjelaskan apa yang Planck dapat ilham itu, dan juga apa-apa yang cikgu di sekolah dapat itu. Jadi apa yang dibuat oleh ahli-ahli sarjana ini ialah isu yang disebutkan bagaimana kita nak mendapat tenaga yang sifatnya betul-betul kuantum ini. Jadi isu dia apa? Pengkuantuman. Mereka suatu teori pengkuantuman. Ini yang menjadi isu besar. Jadi orang yang mula-mula berjaya membuat ini ialah Heisenberg. Heisenberg tahun 25 dapat menjelaskan timbulnya tenaga ini secara diskret untuk atom ini, dan dia secara tak langsung dia dapat mewujudkan satu matematik yang luar biasa yang pendaraban dia tu AB tak sama dengan BA. Tak sama dengan BA. Yang hanya ahli matematik tulen saja yang masa tu yang dah buat benda tu lah. Dengan matriksnya. Matriks di tahun berapa? 18. Kelly buat matriks. Tapi matriks yang ada itu baris, bilangan baris dan bilangan lajunya terhad. Maksudnya terhingga. Tapi yang Heisenberg dapat ni terus tak terhingga. Itu dia mengandaikan kedudukan benda dalam atom tu ialah satu siri Fourier. Kemudian benda tu dianggap unsur kepada tadi yang Planck cakap tu, ayunan atom yang frekuensinya macam-macam. Jadi dia dapat, kalau yang biasanya kedudukan Q ni sama dengan, ini semua saya tahu lah, E kuasa khayalnya, ada frekuensinya. Ambil yang mudah, X apa ya, tiga. Mesti ada pemalah dia kat sini. Ambil ditaruh dengan N. Daripada ni kepada ini. Ini siri Fourier yang terkenal. Setiap benda, setiap fungsi, Fourier kata boleh ditulis dalam bentuk ini. Setiap fungsi. Fourier salah lah. Pasal setiap fungsi ni terlalu besar. Jadi fungsi yang macam mana yang boleh dibuat macam ni. Tapi ahli fizik tak ada masalah, dia kata asal rasa ada, dia tulis. Yang dia punya IJ ni. Jadi IJ. Sebab ini frekuensi untuk atom. Untuk atom dalam jasad hitam ke atau dalam hidrogen ke, dia ada banyak frekuensi dalam tu. Tak terhingga banyak. Jadi dia buat andaian macam itu. Itu yang jadi ini satu matriks tak terhingga. Setahun lebih Heisenberg duk main dengan benda ni.
Dia tengah buat PhD dengan Bond, BON. Jadi yang bantu dia banyak dapat sebenarnya P pun macam ni, momentum pun macam ni. Momentum pun ada bukan yang ada juga. Jadi ini garap ni. Pelik. Jadi dia dapat itu. Tapi yang bila dah dapat tu, maka datang orang lain, Pauli nama juga dapat hadiah Nobel. Pauli datang guna ni untuk mencari tenaga untuk atom hidrogen. Dan dia dapat rumus tenaga elektron dalam hidrogen tu seperti yang cikgu sekolah tu dapat dan yang beberapa yang lain dapat lagi. Itu kejayaan yang pertama. Tapi ramai yang tak suka ni lah, sebab matriks yang diketahui pada masa itu matriks Kelly tu kan. Jadi ini menatang apa ni? Darab tak terhingga. Jadi orang tak senang. Dan dia mewakili apa sebenarnya? Jadi orang tak senang. Jadi akhirnya setahun lepas itu Schrödinger membuat pendekatan yang pengkuantuman yang berbeza, ilham daripada de Broglie yang mengatakan setiap benda sebenarnya ada gelombang. Setiap benda yang bergerak mesti dia mencipta gelombang. Dia bergerak mesti ada gelombang buku. Itu nak kata apa? Aksiom dia. Setiap benda asal dia bergerak aja dia mesti ada gelombang. Dia tak kata benda tu gelombang dan juga zarah, itu lain. Dia cuma kata benda tu tetap benda, dia tak jadi gelombang. Tapi kerana dia bergerak, dia mencipta gelombang yang mewakili gerakan benda tu. Jadi de Broglie ini membentangkan katanya dalam satu seminar, dan Schrödinger ada, ramai yang ada dalam tu. Jadi ada seorang katanya dalam dia tulis lah, ahli kimia rasanya, Debye nama dia, terkenal juga. Pasal Debye ni dapat hadiah Nobel juga. Dia kata macam mana boleh gelombang tapi persamaan gelombangnya tak ada. Kalau dia tu gelombang, mesti ada persamaan gelombang. Dia tak boleh cakap itu dia. Itu konon ya, mencabar Schrödinger untuk mencari persamaan gelombang. Okey, jadi dia dapat persamaan gelombang ini yang begitu terkenal. Ini persamaan Schrödinger. Ada pemalah dia kan. Itu persamaan H palang tu pemala Planck. Banyaklah penulisan sekarang ini ditulis macam apa benda yang mempengaruhi latar belakang Schrödinger ni sehingga dia boleh mengatakan inilah yang fungsi kompleks C inilah yang mewakili segala-galanya tentang atom ni. Apa saja maklumat yang ada pada atom tu ada dalam fungsi kompleks ini. Itu teori Schrödinger yang asal. Banyak kajian dibuat itu, dan kalau saudara baca buku popular sama ada yang Capra ke, ini resource masuk ke
atau sukaf ke, atau yang kurang terkenal Ranganathananda ni. Buku ni dia menunjukkan bahawa konsep itu ada dalam ajaran Hindu. Dan bila dibaca latar belakang Srulinja tu, saya sengaja masuk, memang Srulinja banyak membaca tentang buku Hindu. Sama ada dia Hindu ke tidak, tak tahu. Dia ada pengaruh di situ. Tapi kenapa orang Hindu tak minat dalam fizik? Banyak Dia tapi tak membuat, tak mencipta nama. Dua orang ahli hadiah Nobel dia semua Hindu. dua saja. Iya kan? Sebab dia bukan Yahudi, dia kena Yahudi kan. Tiga, bukan dua, tiga. Semua kena mekanik kuantum. Okey, jadi bila terbitnya ini tahun 26, perbahasan ini yang hebat, yang tak berlaku di tempat lain lah. Even Amerika pun tak berlaku. Perbahasan terbuka tentang sarjana. Sebab teori ini berbeza dengan Heisenberg. Jadi dia perbahasan begitu banyak, berlaku secara terbuka, seminar. Bukan berbahas matematik betul ke tidak. Matematik ini mewakili apa? Sebab yang nak diselesaikan ialah begitu jelas, atom kan. Tiba-tiba keluar lagi tak ada pun benda-benda yang berhubung dengan atom. Dia cakap saja ini mewakili fungsi kompleks, mewakili segala benda dalam berkenaan dengan elektron. Tapi biasa elektron ni mesti ada apa dia? Benda tu misalnya yang paling mudah, kedudukan dia, kelajuan dia. Macam mana boleh nak dijelaskan oleh fungsi kompleks ini? Itu yang dibahaskan, yang menerbitkan pelbagai mazhab dalam mekanik kuantum. Bukan nak mengacau persamaan ini betul ke tidak, nak balik kepada keadaan sebenar. Dia nak selesai apa? Boleh tak benda ni mewakili? Ini dipanggil apa? Isu kenyataan, reality. Adakah benda ni sebenar mewakili benda yang dia cakap tu, atau omong kosong? Jadi walau apa pun, persamaan Srulinja ni yang paling popular. Kalau di mana-mana pun kalau mengajar mekanik kuantum, dia akan pergi terus kepada persamaan Srulinja ni. Sebab ini orang boleh kenal kan, ini persamaan biasa. Walaupun tak diajar sebelum dia dapat. Tapi kalau yang secara Heisenberg terlampau susah. Kemudian kawan Heisenberg direct ini tahun 30 antara 30-32 ini lagi mudah untuk mengkuantumkan benda berbanding dengan dua orang yang tadi, kerana dia berhubung rapat dengan mekanik klasik. Buat mekanik klasik dulu, lepas tu boleh dikuantumkan dengan rumus yang saya tak ada tulis. Ada. Ini kalau ahli matematik boleh kata ada homomorfisme antara dalam mekanik klasik dengan mekanik kuantum. Homomorfisme. Maknanya kalau dalam mekanik klasik itu ada benda FQ, FG ini ditakrifkan sebagai DF, DX, DG, DP, tolak. Ambil ada satu berubah je lah. DP, DG, Del, X. Ini dia panggil apa ni? Ini dia panggil kurungan kosong. Mana sebarang fungsi yang bergantung kepada X dan P. X kedudukan, P itu momentum.
Kalau dalam fizik macam itu, bukan sebarang X, sebarang T lah, tapi dia mewakili benda. Segala hukum dalam mekanik kuantum tu boleh diterbitkan menerusi kurungan Poisson ni. Jadi kurungan Poisson ni boleh daripada sini kita kuantumkan, kita buat homomorfisme. Ini jadi pengoperasi, ini jadi pengoperasi F besar tu G tolak G F yang Heisenberg tu. Ini homomorfisme dia apa? K bagi dengan H. Setiap ini dipadankan dengan ini. Jadi ini pun dia tipu simbol ni. Ini tu benda ni, tulis F yang disini. Itu jadi homomorfisme. Sebarang benda boleh dibuat macam tu. Jadi akhirnya dari segi nak mengkuantumkan mudah. Kita kena buat mekanik klasik dengan menggunakan kumpul ubah X dan T dan cari kurungan Poisson dia, kemudian tukar kepada pengubah tertib pengoperasi. Berjaya. Tapi sebenarnya berjaya untuk atom hidrogen saja. Membuat atom lain tak boleh. Tapi dah berjaya lah. Sebenarnya yang lain-lain ni pun dia berhenti bila berjaya untuk atom hidrogen. Dia rasa dah sepatutnya betul lah. Sebab itu yang paling susah. Dan tahun 47 Feynman buat dengan cara lain lagi. Tahun 42 Schroeder, kawan baik Feynman, dua-dua dapat hadiah Nobel, buat cara lain lagi. Dan yang terbaru Elwood T. Nelson ini buat dengan cara stokastik, lagi menasabah, sebab teori ini pun berakhir dengan tafsiran dia tak pasti kan. Guna 5. Semua ini dirangkumkan dalam 15. Dalam 15. Tapi aksiom ni ada kelemahan lah. Ada benda yang kalau guna bukti kudo tu memang jelas lah, mesti ada benda dalam mekanik kuantum yang tak boleh dapat daripada ni. Kan? Tapi orang masihlah bekerja untuk memperbaiki 1 hingga 5 ni. Jadi kita kena ingat bahawa masa von Neumann buat ini, kaedah pengkuantuman ada 2 sahaja. Satunya Heisenberg dan Schrödinger. Kaedah pengkuantuman yang lain-lain itu belum ada, belum muncul. Jadi itu sebab dia mengandaikan axiom 4. Axiom 4 ni paling lemah lah pada saya. Dia mengandaikan persamaan Schrödinger itu mesti betul. Kena ambil yang itu sebagai aksiom. Sedangkan kaedah yang lain tidak mengandaikan persamaan Schrödinger. Persamaan Schrödinger itu hanya ekoran daripada andaian lain. Jadi saya cuba kumpulkan aksiom yang saya rasa lebih baik pada itu. A1 sampai A, sekaligus saya komen hubungan dengan yang tadi. A1 lebih baik daripada aksiom pertama yang asal, yang atas tu. Sebab ini lebih kukuh lagi. Yang itu longgar. Misalnya dia andai apa? Dia hanya berlaku dalam ruang Hilbert. Jadi yang terkenal ruang Hilbert ni, ambil, kalau selesaikan persamaan ini, selesaikan, letak V sama kosong, selesaikan ni, kita dapati C ni bukan unsur ruang Hilbert. Itu paling terkenal. Maknanya dah paling simple sekalipun dah gagal.
bukan ruang Hilbert. Maknanya pengkuantuman zarah bebas. V-nya kosong itu mana zarah bebas, tidak ada daya. Fungsi keadaan Schrödinger C itu bukan menganggotai, tidak memenuhi AMQ1. Itu sebab di Baiki dia kena kata ruang Hilbert yang lebih khusus lagi, lebih khusus dari itu. Jadi A1. Kemudian A2 tentang sukatan, itu kena buat axial. Ini ada tak satu, dia ni ada hubungan, boleh dibandingkan dengan yang ketiga. Memang berkenaan dengan AMQ3 itu berkenaan dengan cara mengungkap benda. Semuanya ada padanan dia, tapi dia lebih baik, lebih kemas. Yang terakhir, yang bukan yang keempat, AMQ4 itu yang kena tambah. Maknanya kita kena kata apa? Satu daripada yang berikut mengikut cita rasa seseorang. Maknanya dah sampai pada tahap subjektif. Sebab semua kaedah pengkuantuman itu dari segi matematiknya betul. Jadi kita kena pilih yang mana satu kita nak ambil. Jadi yang saya kata tadi, yang terkenalnya ialah ambil bersama Schrödinger yang bagi monument ini satu aksiom. Tapi sekarang mungkin sekarang ramai akan ambil yang Feynman, akan ambil yang Schrödinger ni. Kalau ambil yang Feynman, kesamaan ini akan dapat diterbitkan. Maknanya yang Feynman tu lebih asas lagi. Kita boleh cuba tunjukkan, wah ada persamaan Schrödinger. Itu sebab saya kata atau satu daripada yang berikut mengikut kita rasa Q4 muka 11 itu, sama ada nak guna kaedah Dirac itu boleh. Aksiom dia apa? Aksiom dia homomorfisme tadi. Itu aksiom. Aksiom. Kena buat aksiom homomorfisme ni. Atau ambil Feynman, maknanya kita aksiom dia nya adanya kamera ni. Kamera ni Feynman itu. Atau ambil yang Nishamuddin seronok AG4. Ini kita kena andaikan, yang paling besarnya andaikan zarah ni berada di atas satu manifold yang namanya manifold symplectic, bukan sebarang manifold. Itu aksiom yang utama untuk kaedah itu. Dan kita ambil ini, kita boleh terbitkan persamaan. Sebenarnya ada tenaga elektron pun boleh diterbitkan dan sebagainya. Kaedah Schrödinger mengandaikan wujudnya satu tindakan kuantum yang optimum. Ini yang saya buat dalam PhD lama dulu. Yang agak baru, yang stokastik, Nelson atau Elworthy. Jadi ada 4 saja kalau aksiom, bukan 5 seperti yang monumen 4. Tapi yang keempat itu pilihan. Hilbert memang terlibat juga dalam penelitian ini. Dia membuat ruang Hilbert ini untuk menyelesaikan masalah kuantum. Pasal masa itu tengah kacau kan, berbahas fungsi-fungsi ini mewakili apa. Jadi tafsiran mazhab banyak ada. Dia macam menyenyapkan. Dia kata psi ni dia unsur ruang Hilbert. Dia tak panggil ruang Hilbert dah. Satu ruang vektor. Satu psi ni hanya satu unsur kepada ruang vektor tak terhingga. Yang ada hasil darab ke dalam. Ada cabaran kepada Hilbert juga.
masih berbahas tapi senyap sikit lah. Sebab pergi ke situ lagi bengong sebenarnya mewakili apa. Tapi kurang sikit lah. Dulu tak ada bahasa nak merekonsiliasikan antara dua pihak. Antara Einstein punya grup dengan Bohr punya grup. Jadi bila datang teori Hilbert ini, teori Hilbert dah tahun 30-an. Kan? Jadi pada kemuncak perbahasan sebenarnya. Ada setengah kata perbahasan tu dah tak relevan dengan adanya teori ruang Hilbert ni. Tapi ahli fizik bahas tu kerana dia nak mencari realitinya. Maknanya tak selesai manusia ruang Hilbert. Ruang Hilbert ni mewakili apa? Balik pada asal juga. Hilbert mesti berkarya lebih awal ke tahun 30-an. Ya, tapi dia pergi pada benda lain. Sebab orang Hilbert ambil ruang dia tu yang Orang ambil ruang dia. Tapi dia memang dia berkarya ni tujuan dia untuk menyelesaikan masalah realiti yang mungkin ada juga. Okey, jadi itu yang kita berehat sekarang. Untuk menyelesaikan masalah tu lah. Maksudnya, 3 masalah. hasil formula ni. Bila selesaikan formula ini dengan syarat kita tahu V lah. Kalau tak tahu V tak boleh selesai. Jadi kena cari V untuk atom hidrogen tu. Kalau masa nilai akhir tu, Ah. dia mewakili apa? Ni. Maksudnya mungkin nak cari laju. Itu isu dia nya. Sebenarnya ini tak ada kena mengena dengan tu. Itu yang menjadi masalah tu. Jadi dia tidak mewakili benda yang, sebab itu kita kata dalam mekanik kuantum ni kedudukan dengan halajuan penuh dah tak ada. Dia dah jadi benda lain. Kalau Schrödinger kata dah jadi fungsi kompleks string ni lah. Dalam tu lah. Jadi sekarang ni dia punya kerja ni untuk menerbitkan formula je lah. Dia cuma nak menerbitkan formula. Peringkat awalnya nak mendapatkan teori. Ini satu daripada mazhab teori dia. Schrödinger berjaya menerbitkan satu teori dengan mengandaikan ini akhirnya dapat bersamanya. Ini dah jadi satu hukum kuantum. Jadi nak tahu apa-apa tentang elektron ke apa ke, selesai bersama ni. Kononnya lah. Berarti bukan semua terjawab lah. Tapi yang terkotak yang nak tahu tenaga elektron. Tenaga elektron tu betul tak dia seperti yang dilihat oleh cikgu sekolah tu. Dia diskrit. Kan? Ya, didapati betul. Ambil V tu 1 per apa nama yang Newton 1 per R. Ambil V sama dengan, kalau ini nukleus, ini elektron, ini jarak dia R. Jadi V itu ambil V sama dengan N. R ni jarak antara elektron dengan nukleus. Jadi R ni R positif sama. Masuk ke sini, selesai ni. Pelajar tahu 4 mungkin boleh selesai. Dapat fungsi C tu. Kemudian baca Bohr kata apa. Bohr kata mewakili kuasa 2-nya mewakili kebarangkalian dia. Yang saudara nak tahu tu, kena banyak lagi jalan dia, tapi punca dia semua daripada persamaan tu lah. Nak tahu tenaga dia, apa nama, selesaikan tenaganya yang ni, bahagian fungsi. Tenaga boleh tahu, boleh selesai. Bahagian yang sebelah ini tu
akan memberi tenaga elektron. Memang asalnya itu saja. Masalahnya kecil tapi penting lah. Dia tahu tenaga, tahu benda yang sudah kata kedudukan elektron. Dia dapati kedudukan elektron tu tak boleh jawab. Dah tak ada, dah hilang. Dia boleh beri hanya kemungkinan saja. Halaju lagi tak boleh. Semuanya kerana kesamaan ini. So dia sebelum kita dapat tsunami, elektron tu dah lama kita tahu kan? Tak dah lama, Rutherford Report. Maksudnya kita tak tahu apa-apa lah mengenai benda tu. Tak tahu. Dia buat andaian lah. Itulah yang paling berani pun Rutherford lah, kata elektron tu bergerak macam bulan mengelilingi bumi. Tapi isu dia itulah, bulan tu akan jatuh. Elektron tu akan jatuh. Jadi harap tak jatuh je lah. Itu. Jadi ahli sains tak puas hati lah, harap-harap ni kena cari teori ni. Kenapa tak jatuh? Kalau dia bergerak macam Rutherford kata. Kalau dia jatuh tu tak tahu. Jadi sebenarnya pelang itu memberi idea kenapa tak jatuh. Sebab elektron hanya boleh bergerak dengan tenaga elektron ni. Dia tak boleh bergerak macam ni jatuh. Tak boleh. Pelang tu kata tenaga dia ni, dia sama ada H kali frekuensi. Mungkin ini dia tenaga dia masa dia bergerak dari sini, atau masa dia ada kat sini, itu 2 HF, 3 HF. Jadi dia tak mungkin jatuh. Dan ada yang dipanggil paling rendah, tenaga dia paling rendah. Dia duduk kat situ je. Tapi itu tak pasti juga lah. Kenapa dia jadi macam tu? Kena ada teori yang lebih asas. Dia tak boleh tenaga tu selanjar. Dia lompat. Akhirnya bila dah sampai pada tahap tenaga yang paling rendah, dia akan kekal kat situ. Dia tak boleh, melainkan tembak dia. Tembak dengan lain, dia akan lompat tempat lain lagi. Itu dah dipanggil kuantum tu, melompat. Tenaganya melompat. Atau apa, Bohr kata macam burung terbang hinggap. Terbang hinggap. Dia tadi orang tanya mana orbit, dia tak tahu. Kadang-kadang dia terbang ke sana, dia tak tahu. Okey, dia terbang tu dia hilang satu tempat, dia muncul satu tempat lain kan. Ya, dia lompat. Dia tak pergi, dia tak ada itu. Dia tak ada laluan. Dia lompat tu tak tahu jalan dia macam mana. Ini khayalan Bohr. Khayalan Bohr. Tenaga selanjar memang ada lah. Tenaga yang selanjar Tak ada. Jadi skrip Ya, ini aja. Dia ada HF, 2 HF, 3 HF, 4 HF. Itu je. Prof, dia macam kaedah stokastik yang paling latest tu lah. Dia tak gravitasi tu ada, kita boleh check dia path tu. Yang kaedah Tak. paling latest ni. Dia kalau path dia tu stokastik lah. Tak ada. Dia kita kena buat teori kebarangkalian untuk fungsi. Jadi bukan kebarangkalian yang biasa ni. khusus untuk dia. Khusus untuk kita kena bina. Kita kata zarah ni dia ada path dia macam-macam, tak terhingga. Selanjar tu andaian lah, tapi tak tahu yang mana satu. Jadi akhirnya kita kena buat satu sukatan kepada fungsi ni. Itu stokastik maksud dia. Bukannya
teori kebarangkalian yang biasa kita buat ni. Stokastik dari segi lintasannya itu diandaikan rawak dan tak terhingga banyaknya, tak tahu yang mana satu. Jadi orang yang mula-mula buat benda ni, berjaya buat memberi sukatan kebarangkalian untuk ni, ialah Wiener, nama dia Wiener, ahli matematik tulis juga. Norbert Wiener, Jerman juga. Kan nak kena gunakan fahaman mekanik klasik dalam menentukan. Itu dia kelemahannya. Itu dia kelemahan. Tak boleh terima je bahawa dia memang boleh hidup tu. Itulah. Itu dia satu daripada kelemahan mekanik kuantum. Nak tak setuju dengan mekanik klasik tapi pakai mekanik klasik. Di mana tenaga kinetik dalam ni? Tenaga dia tak minat lagi, dia minat tenaga semuanya. Yalah. Sekarang tenaga tu dia dah kuantum kan. Katalah atom ni, kalau atom ni gerak, Atom memang bergerak. Jadi kalau kita kata selesai sama dengan X T ini sama dengan masuk dalam ni, bahagian ini tu jadi tenaga. Dia jadi tenaga. Kita nak tahu tenaga, kita selesai bahagian kan dia kaedah persamaan ni kan kita pecah dua kan. Yang bahagian T tu dia akan jadi tenaga. Selesai yang tu. Itu dia kita dapati dia diskrit. Tenaga dia. Tn kalau atomnya macam Balmer tu. Cikgu sekolah ni jahat. Muka 6. Oh 6. Tu rumus tu. Lambda n itu sebenarnya tenaga lah. Tenaga tu murni Tenaga elektron. Tenaga tu boleh dari segi klasiknya adalah tenaga kinetik campur tenaga potensi. Jadi kalau dalam tenaga dia tak minat, dia cuma tahu tenaga dia. Jadi dia tak boleh explain kenapa wujudnya pergerakan macam ni kan. Sebab dia tak bergerak, masalahnya dia tak bergerak macam tu. Notion of cluster tak ada lah. Tak ada. Yalah, dia sebut tentang atom siap satu kan. Bila dia kata pergerakan tu maksudnya pergerakan apa? Dia ada pergerakan saja, tapi bentuk pergerakan tu kalau ikut Schrödinger ni, kita boleh kata dia ada kebarangkalian, dia ada kat sini, dia ada kat sini, dia ada kat sini, itu je. Pergerakan kot, dia kata perubahan tempat. Iyalah, pergerakan perubahan tempat dia. Mana dia tak ada trajectory. Trajectory tak ada. Yalah, tapi dia bila dia kata perubahan tempat tu, perubahan tempat elektron tu. Iyalah. Kalau kita nak kata perubahan tempat objek ni, mesti kata termasuklah dia punya lah elektron dan nukleus semua tu kan. Kan sekarang benda bergerak. Boleh dideskripsikan tak pergerakan benda? Tak boleh. Kita hanya boleh bagi taburan dia. Itu yang dalam orang kimia minat dipanggil orbital. Kalau dia tenaga dia tu HF, kebarangkalian dia macam mana? Dapat orbital pertama. Kalau 2 HF, orbital dia macam mana? Cantik-cantik orbital dia. Ni kat belakang. Ini semua ni taburan, bentuk-bentuk taburan pada setiap tenaga, arah tenaga dia. Taburan elektron tu dalam matra 3. Itu saja. Kita tak boleh nak kata lintasan dia macam mana, tak ada. Itu ni lah Schrödinger lah. Tafsiran Schrödinger. Sebab dia dah bergiat dalam bidang matematik kuantum ni agak lama kan. Jadi nak dapat pribadi tu apa. Sebab saya baca dalam kebanyakan buku rujukan yang standard lah kalau makan dia kata teori kuantum yang dibangunkan oleh Schrödinger tu sendiri. Dia kata telah ditujukan untuk selama ni
Official lah, percayalah. Dapat di aplikasi lah. Sampai bukan saja minta daftar hidrogen, tapi untuk lebih mendaftar hidrogen, lebih besar mendaftar. Jadi pendapat Prof ni Tak benar. ada, tak betul. So, Dia nak buat satu untuk 2 okey. Untuk 3 atom lebih pada helium. Helium ada 2 kan. Kata pergi lebih besar pada helium tu. Jadi 3. Jadi nak buat mekanik klasik untuk 3 pun tak dapat. Macam mana nak buat untuk kuantum? Apa yang kita buat? Kita buat andaian lah supaya dapat. Kalau elektron tu mungkin boleh buat andai munasabah juga. Walaupun kita ada 3 elektron, tapi 3 tu jisim dia sama. Jadi dah banyak memudahkan persamaan ni. Yang jadi masalah tu, yang kita kata masalah 3 jasad tak boleh selesai tu, jisim dia tak sama. M1, M2, M3. Macam mana nak cari orbit untuk tiap-tiap 3? Jadi mekanik klasik pun tak boleh selesai. Jadi sebab itu bila besar, kita pergi pada statistik. Kan? Itu sebab mekanik statistik tu laku. Sebab itu tak boleh selesai. Lebih pada 3 dia tak boleh dah. Kita andaikan kalau lebih pada 3 kita anggap dia tak terhingga. Bolehlah cari benda-benda yang kita minat secara statistik lah. Okey. Lagi? Kalau tak ada, 1 jam kurang dan kita pergi pada muka surat 9 dan seterusnya. Ini saya muka 9, muka surat 12 saja. Ini saya cuba kumpulkan benda-benda yang daripada mekanik kuantum yang dianggap fakta dalam tanda kutip. Fakta. Ingat setiap kali fakta tu bermakna bergantung pada teori. Mana fakta tu akan berubah. Setengah daripada fakta tu berdasar kepada teori Schrödinger. Setengah daripada fakta berdasar pada teori Heisenberg. Macam itulah. Jadi yang paling terkenal ialah bahawa atom ini dia apa istilah saya pakai, benda 2 alam. Atom ni 2 benda alam. Sekali kita tengok dia macam benda macam ni, bertongkol lah, ada jasad, ada apa kan. Masa lain dia macam cahaya, gelombang. Itu maksud dia benda yang apa, hidup dalam 2 alam, saya kata situ. Muka surat 13. Fakta zarah atom ini hidup dalam 2 alam. Ada masa dia gelombang, ada masa dia zarah. Satu. Jadi saya petik daripada kata-kata rakaman seorang, ini muka surat 13 ni. Bragg ni seorang ahli fizik yang terkenal dalam bidang Hablo. Masa tu dia pun dah memperkenalkan teori kuantum ni kepada murid-murid dia. Dia kata dia mengajar atom ni hari Isnin dengan Rabu dan Jumaat tu dia ajar teori gelombang. Hari Selasa, Khamis dan Sabtu dia mengajar zarah. Kelakar dia lah. Orang tanya dia macam mana nak mengajar teori atom ni. Itu dia kata bagi-bagi hari lah. Tak betul lah, ajar macam ni tak betul lah. Ini dia kelakar dia je. Okey, itu satu. Jadi istilah adanya dualisme. Dualisme dalam fizik makna dia, dalam bidang atom ni makna dia sekali dia macam zarah, sekali dia macam gelombang. Dia bergantung macam mana dia bercerak lah. Tak juga, bergantung pada fenomena. Bergantung pada fenomena. Okey, kemudian yang kedua saya mungkin patut, dia ni tak
tak boleh nak buat kepastian apa-apa. Jadi dulu teori fizik yang dulu sebelum ini, yang tak pasti itu kerana kita tak tahu. Yang ini kita tahu pun dia tak pasti. Itu beza. Jadi dulu tentuisme itu maksudnya itu. Tentuisme ni bukan manusia ni semua tahu, tapi tak tahu tu kerana tak dapat fakta saja. Landasan andaian kita boleh dapat tahu dengan pastinya jika kita tahu ini. Itu teori lama. Teori mekanik kuantum ini, kita pasti tak dapat tahu walaupun kita tahu ini segala benda yang kita rasa kita boleh tahu kalau maklumat tu kita tahu. Ni macam ini nak selesai ni. Ini satu daripada masalah. Jadi kita boleh tahu dengan pastinya penyelesaian ni. Itu dia kata teori kuantum ni. Setakat ni pasti, teori pasti. Tapi bila kita nak tahu elektron, kita kena buat tafsiran tentang fungsi tu apa dia. Rupanya fungsi ni mewakili benda yang kita tak tahu. Sejauh mana kita tak tahu yang benda tu. Bukan sejauh mana kita tahu benda tu. Jadi itu sifat yang peliknya. Jadi itu yang keluarnya ungkapan Einstein yang terkenal. Sebab teori Einstein semuanya pasti. Dalam kuliah saya yang kedua, 1 dan 2 dulu, tak ada masa saya kata ini tak tertakluk pada kebarangkalian, tak ada. Memang teori dia semua pasti. Jadi Einstein punya kepercayaan bahawa hukum yang tak pastinya kerana kita tak tahu lagi. Tapi datang teori atom, walau tahu dengan detail sekalipun, tetap kita tak boleh pastikan benda itu. Jadi itu yang dia kata, dia tak percaya teori ni. Maknanya dia tak percaya Tuhan bermain dadu. Dia kata, saya tak percaya Tuhan main dadu. Tuhan mesti tetapkan hukum dia ini. Kalau ini. Kalau ini, itu Tuhan. Kalau tidak, Tuhan main dadu dengan kita. Macam mana dia? Ini orang yang tak beragama saja lah cakap macam ni kan. Tapi itu orang barat yang suka ni. Dia main-mainkan dengan Tuhan. Itu saya kata orang yang tak beragama suka buat ayat yang macam ni. Tapi Hawking baru-baru ni mana tahun 80-an lah. Hawking tu dia sangkal kata-kata Einstein yang terkenal tu. Dia kata Tuhan bukan saja bermain dadu. Memang Tuhan main dadu saja. Maknanya itu tak boleh pastikan. Yang mana dia guna teori kuantum lah tu. Bukan, dia kata Tuhan bukan saja bermain dadu, tapi dia campak dadu tu tempat yang kita tak tahu. Punya jahat. Jadi itu memang jahat. Okey, jadi pokoknya teori atom ini penuh dengan ketakpastian. Dan yang jahat lagi ni, seperti saya kata tadi, ketakpastian itu tak sama dengan teori ketakpastian yang kita tahu sekarang ini. Apa dia teori ketakpastian yang kita tahu sekarang? Teori yang diajar dalam teori kebarangkalian ini. Itu yang tak pasti. Dia ada hukum dia. Dalam teori yang terkenalnya, yang saya senarai kat situ, terowong yang begitu dalam potensi dia. Selesaikan, kita dapati zarah tu boleh menembusi benda tu. Itu saya sebut apa ni? Atom boleh menembusi dinding yang nampak mustahil berlaku. Atom dia boleh, dinding macam ni tak ada apa lah. Dinding yang mustahil, yang kebal-kebal dia boleh masuk. Tengok-tengok ada kat sebelah sana. Elektron tu ada sebelah sana. Okey. Dia macam, ini saya petik di mana ni, ibarat jaguh Olimpik yang boleh melepasi 5 meter. Tak ada orang lah. Ini mustahil. Tapi persamaan studi dia ni memberi bayangan bahawa kebarangkalian bila elektron tu yang
Ini terowong dalam. Ini terowong. Ini permukaan. Kita letak elektron kat sini. Kan? Mustahil kita suka ada kat sini. Pasal ini terlalu tinggi. Kita dari segi matematik kita anggap ini dalamnya tak terhingga. Mustahil lah. Tapi memberikan yang sai kuasa 2 nya tak kosong. Ini sai kuasa 2 di sini tak kosong. Maknanya ada kebarang kalian kalau guna tafsiran ni. Dalam telaga yang begitu dalam mana yang boleh saudara bayangkan, elektron kita boleh jangka ada ke sini. Sebab si kuasa 2 tak kosong. Itu maksudnya penerowangan. Dia boleh menembusi. Okey, yang keempat, dia atom ini dia boleh berhubung jarak jauh yang tak mungkin menerusi telekomunikasi yang biasa. Sebab telekomunikasi yang biasa paling pantas ialah secepat cahaya. Itu kalau direka, belum ada lagi rekaan macam itu. Kita bercakap telefon atau guna Skype pun, macam kalau kita Skype ke US, saya selalu buat dengan anak saya ni, macam ada selang kan? Lambat nak sampai. Kalau bercakap lagi lah, kita bercakap senyap, tunggu baru dia jawab. Lambat nak sampai. Kan? Jadi paling cepat memberi maklumat ini yang kita boleh berhubung ialah secepat cahaya. Secepat cahaya, maknanya kalau kita nak berhubung dengan orang di matahari sana, 6 saat. 6 saat kita hantar sekarang, 6 saat kemudian orang di matahari sana tahu. Itu kepantasan cahaya. Tapi mengikut teorinya, atom ni dia berkali-kali ganda lebih pantas daripada cahaya. Dia boleh berhubung sama-sama dia. Sama-sama dia tahu. Belum ada uji kaji, tapi ini teorinya. Maknanya kalau kita ambil satu atom, kita cuba wujudkan atom itu di sini, bagi 2, satunya sifat A, yang satu lagi sifat tolak A. Kemudian kita hantar yang A itu ke bintang Marikh umpamanya. Lepas kita kacau buat yang kat bawah ni, kita main-main kan. Sana tahu. Serta-merta. Itu saya kata bertalipati tu. Bukan dengan telekomunikasi yang biasa. Dia boleh tahu. Siapa yang mula-mula buat macam ni, dia reka macam ni, uji kaji ketangkan ini, Einstein lah. Tujuan dia reka tu nak menolak teori kuantum. Tapi orang kuantum menggunakan itu untuk menguatkan teori kuantum. Dia reka tu untuk menolak, untuk sama-sama menolak teori kuantum. Tak munasabah berlaku macam tu. Itu saya kata tindakan sesaujana tu dalam teori Newton dah ada. Teori Newton itu hari itu saya dah katakan. Maknanya setiap benda ni dia ada tarikan dua ni. Setiap benda ada tarikan. Maknanya ini tahu, ada buku kat situ lah. Dia tahu. Dia akan bertindak mengikut benda yang ada sekeliling dia. Kalau macam tu dekat tak apalah, tengok pun dah tahu dah. Tapi bumi tahu matahari ada. Sebab tu bumi bergerak mengikut elips Copernicus itu. Kalau dia tak tahu, dia boleh bergerak dengan cara lain lagi. Itu dia panggil apa? Tindakan sesaujana. Serta-merta dia tahu kehadiran objek sejauh mana sekalipun, segi teori dia lah. Objek tu tahu. Jadi itu ramai yang tak senang benda tu, teori yang mengiktiraf benda tu. Jadi akhirnya
Einstein berjaya membuang tu dalam kuliah saya yang itu. Dia tak ada tarikan kan. Dia kata dalam teori Einstein tidak ada konsep graviti. Dia bukan kerana dia tertarik ni. Kerana dia duduk dalam benda yang melengkung, dia terjadi. Dia bukan kerana dia sedar ada buku kat situ. Dia menjawabkan dia bergerak. Macam tu. Bukan kerana dunia ni sedar adanya matahari. Tapi dua-dua sudah duduk dalam satu permukaan yang bentuknya menyebabkan bumi mesti bergerak macam tu. Itu teori Einstein. Yang maknanya Einstein berjaya membuang tindakan sesaujana ini. Dan dia begitu gembira. Tiba-tiba datang teori atom, datang balik benda ni. Itu dia marah. Datang balik. Atom boleh berbisik balik. Lebih dahsyat daripada Newton. Jadi itu dia kata tindakan, dia punya ungkapannya, ini tindakan sesaujana yang menyebabkan bulu roma dia naik. Jengkel dan menakutkan kan? Jengkel dan menakutkan. Jadi saya pakai apa? Meremang. Bukan tindakan saujana macam Newton tu, itu tak berapa takut sangat. Ini lebih teruk daripada itu. Meremang kan, itu dia punya ungkapan. Jadi sekarang tengah berkelahi benda ni lah, buat uji kaji. Semasa claim kata ini betul, orang hari ni dia tu kata betul, 2-3 bulan lepas tu datang kata itu tak betul. Okey, saya kata apa, mampu berkomunikasi segera, tak ada selang masa, walaupun sejauh ber-1000 juta batu atau kilometer, bilion, istilah dia bilion. Saya cuba jadikan 1000 juta. Bahasa Melayu ada miliar untuk trilion, tapi tak laku di sini. Di Indonesia laku trilion, tapi mati kat situ. Lepas tu dia 4,000 juta dah istilah quadrillion. Indonesia pun panggil quadrillion. Maksudnya bilion tu hidup, lion tu hidup. Walaupun million tak ada, kita tak pakai. Bilion tak pakai di Indonesia. Di sini million tak ada, juta. Naik 1000 juta pakai istilah baru, bilion. Billion, trillion, quadrillion dan sebagainya. Bahasa Inggeris sekarang ada setakat decillion. Mana 10 kali 1000. 10 kali leon. Jadi decillion. Jadi saya cuba mengesyorkan nak hidupkan juta ni banyak tu. 1000 juta tu untuk billion, 2000 juta untuk trillion, 3 juta untuk quadrillion dan seterusnya. Okey, satu lagi apa yang selalu disebut orang, yang kelima, dia istilah saya daripada Kelantan, bergusut. Lain daripada kusut. Kusut tu dia hanya susah. Ini lebih susah daripada susah. Bergusut. Betul lah. Susah pun ada. Dalam gusut ni ada keadaan susahnya, tapi dia lebih kompleks daripada itu. Inggeris panggil entanglement. Ini terjemahan Schrödinger sendiri. Schrödinger, dia istilah dia asalnya yang saya tulis kat situ tahun 35. Nak baca apa tu? Bercerangkung. Bila dia pergi ceramah kat England, dia cipta kat situ entanglement dalam bahasa Inggeris. So istilah asalnya itu. Tapi yang keberbusutan ni bila saya pergi ceramah di UKM ya. Okey, jadi istilah 25. Ini satu lagi fenomena atom memenuhi teori ini. Apa dia kata? Lebih kurang kerana atom tu dia boleh berkomunikasi dengan pantas tadi tu. Jadi dia ada satu fenomena kebergusutan, bukan itu saja. Kemudian dia boleh
dia boleh bercampur. Bila zarah ni dia dan juga boleh jadi gelombang. Yang kawan dia dekat-dekat dengan dia gelombang A dengan gelombang B dia boleh bercantum. Dia jadi satu gelombang baru. Jadi satu entiti baru. Yang entiti baru ni yang bergusuk ni dia tak boleh ceraikan. Dia tak boleh ceraikan. Inilah yang apa? Menerbitkan tafsiran banyak alam itu. Kerana berlakunya benda ni. Dari segi teorinya, maknanya semua kita ni ada membentuk gelombang baru. Sebab tiap-tiap kita ni ada gelombang yang dibuat tu sebenarnya untuk atomnya. Kita ni ada 1 juta atom. Jadi tapi kita abaikan itu. Kita anggap kita ni ada 1 atom juga. Jadi gelombang saya akan bercantum dengan gelombang saudara, akan jadi saya dan saudara, satu benda baru. Ini yang baru, benda baru ni pula bercantum dengan saya pula. Ada satu lagi. Ini kerana gelombang bila dia dekat, dia boleh superposisi. Istilah dia. Jadi itu kebergusutan itu berlaku dengan hebatnya. Dan benda ni nak terangkan mengikut teori yang memuaskan semua pihak susah. Jadi timbul banyak mazhab. Yang keenam, macam dalam teori Einstein ada teleportasi kembara masa masa ni. Bezanya dalam teori Einstein benda ni berlaku kerana alam ini terlampau melengkung. Jadi cahaya lalu ke situ teresap masuk dia. Masa pun jadi lambat kerana ditarik oleh kelengkungan tadi. Itu dalam teori Einstein yang saya sebut itu lohong gelap gelemak itu, tempat yang paling masanya amat perlahan. Kerana jisim di situ terlampau berat, tumpat, dan alam di situ melengkung, amat melengkung. Tapi dalam ini benda kembara masa ni, masa jadi lambat apa semua, bukan kerana itu. Bukan kerana yang berlaku dalam teori Einstein itu, tapi berlaku kerana sifat atom yang boleh bertelepati tadi dan sebagainya yang disebut tadi. Jadi dia berlaku disebabkan fenomena lain. Saya tulis itu apa? Tadilah pasal apa? Kita letak jauh macam mana pun benda tu dapat tahu. Mana masa pada dia macam tak ada. Masa pada zarah yang serupa. Zarah di sini dengan zarah yang satu lagi, kalau kita dapat hantar zarah yang serupa di tempat yang terlampau jauh sekalipun, apa-apa yang kita buat ke sini dia akan berlaku ke sana. Jadi macam masa tu tak ada selang langsung. Itu yang menyebabkan timbul spekulasi apa tadi, teleportasi tadi atau kembali ke masa. Yang ketujuh ini persoalan orang terhadap teori kuantum lah. Dia kata kalau betul apa yang berlaku dalam teori kuantum itu, macam-macam yang berlaku pelik-pelik tadi, kenapa kita tak dapat saksikan dengan benda yang berlaku di alam mikroskopi? Tak nampak, padahal alam mikroskopi ini juga terdiri daripada atom. Jadi kalau sifat atom tu, tiap-tiap atom tu sifat dia macam tadi, kenapa buku ni tak boleh bersifat macam itu?
Itu banyak orang soal. Jadi ada satu penjelasan, ada banyak penjelasan. Ini satu daripada mazhab menjelaskan kenapa jadi macam tu. Sebab kebarangkalian untuk benda tu berlaku. Sebab satu buku ni ada berapa juta atom. Jadi kebarangkalian nak berlakunya serentak tu kan dan. Jadi kita kena kali. Kebarangkalian buku ni jadi adanya buku ni di tempat yang lain yang sama dengan ni. Kebarangkalian tu kita kena kali. Kita kena kira teori ni untuk satu biji atom. Jadi kita kena kali dan. Dia jadi yang macam kosong, hampir kosong. Maknanya mustahil berlaku. Itu satu penjelasan yang selalu dibuat untuk menjawab kenapa alam tampak ini berbeza daripada alam atom. Yang ke-8, zarah ni dia sama ada antisosial atau berkabilah. Istilah saya. Asobiah. Sama ada dia antisosial atau dia asobiah. Dia hanya nak duduk sama-sama dia aja. Latih ketua lah. Dia latih ketua dia lah. Tak ada. Ketua tak ada. Tak tahu siapa ketua dia, tapi dia sama dia aja. Jadi misalnya elektron, ini memang anti. Dia tak boleh duduk sesama dia pun tak boleh. Elektron. Itu timbul prinsip Pauli. Ingat? Prinsip Pauli. Dia tidak ada dua elektron yang duduk dekat-dekat. Dapat hadiah Nobel. Antisosial. Apa lagi dengan orang lain? Sama-sama dia pun dia tak boleh duduk dekat. Tapi kalau proton, neutron yang diistilah sebagai kumpulan boson ini, dia nak duduk sama dia je. Tak ada orang tak nak. Itu saya kata dia berkabilah lah. Jadi sifat-sifat dia macam ni dapat dari mana? Dari buat eksperimen, tembak benda tu lah. Tembak proton dengan sama-sama proton, elektron dengan elektron, proton, untuk dapat tahu kesimpulan macam ni. Yang ke-9, ini yang menyebabkan orang jengkel dengan teori atom ini yang ada sekarang ni. Sebab bilangan zarah permulaannya terlampau banyak. Kalau dulu tu elektron, proton, neutron, habis. Positron tu baru juga. Positron tahun 30-an je. Dulu atom tu apa? Atom, elektron, proton, neutron. Cukup. Ada 3 je. Sekarang beratus-ratus. Jadi saya cuba ceritakan macam mana boleh dapat. Sekiraan kasar pun sudah 240. Sekiraan kasar. Ada 120, kemudian dia dipanggil anti benda tu. Dengan darab 2 pula. Kemudian ada pula yang cerita zarah yang terbit daripada usaha untuk membuat teori mencantumkan daya kuat dengan daya lemah. Daripada situ menerbitkan ramalan adanya zarah yang baru lagi. Itu berpuluh-puluh lagi. Dengan hanya tambah huruf S. S tu menunjukkan super. Sebab teori dia ni kalau kita nak cantumkan zarah, nak cantumkan teori daya kuat dengan daya lemah ni, kita kena buat bina satu teori kumpulan yang lebih besar. Itu dipanggil super kumpulan. Jadi akan menerbitkan zarah yang meramalkan adanya zarah baru. Dia tambah S saja. S ni super. Jadi misalnya kuark tu dia tambah S kuark. Apa lagi? Kalau yang boson tu dia tambah ino. Misalnya foton jadi fotinos. Foton tu untuk yang biasa ni. Tapi fotinos dia ramalkan kalau kita dapat menyatukan daya
kuat tu yang di dalam atom nukleus tu dapat disatukan dengan elektromagnet, akan ada satu zarah nama dia Photinos. Jadi banyaklah zarah-zarah ini beratus. Itulah yang menyebabkan timbulnya orang nak meninggalkan model zarah ini. Atom ni bukan lagi zarah, tapi tetali yang saya tak sentuh dalam buku ni. Teori tetali ini kurang daripada situ. Yang ke-10 ialah masalah pemboleh ubah tersembunyi. Maksud dianya ialah pemboleh ubah yang lebih dasar daripada kuantiti-kuantiti yang jauh lebih dasar daripada apa yang ada dalam mekanik kuantum sekarang. Sebab mekanik kuantum sekarang banyak sangat menimbulkan benda yang bukan-bukan ini. Puncanya mengikut Einstein, kerana pemboleh ubah yang sebenarnya belum dapat, belum congkir. Kalau dapat dan lebih bawah lagi daripada itu, yang ini tak timbul, sifat-sifat ini tak timbul. Jadi kena cari satu pemboleh ubah tersembunyi ini. Dan yang orang yang paling berjaya dalam hal ini ialah Born, yang saudara tengah kaji itu. Kenapa dia buat teori dia itu? Sebenarnya nak menunjukkan ini dia pemboleh ubah tersembunyi. Jadi misalnya teori sekarang ni pemboleh ubah yang kita kata yang dibuat-buat ini menyebabkan kita tak boleh tentukan kedudukan elektron. Tak ada lintasan elektron. Jadi kalau kita dapat cari yang lebih asal daripada itu, tidak akan ada lintasan elektron. Jadi boleh buat tu. Tinggal lagi masalahnya nak cari lintasan tak boleh buat juga, tak jumpa. Segi teorinya ada. Lintasan elektron mengikut teori Bohm ini ada. Tapi tak ada siapa pun yang boleh membuat eksperimen membuktikan betul ini lintasan ini. Belum. Akhir sekali, bila bercakap dengan teori atom ni, memang orang bercakap tentang simetri. Simetri. Kenapa simetri ini timbul? Simetri ini timbul dalam teori atom ni yang mula-mula sekali ialah untuk mencari tenaga elektron itu jugalah. Boleh tak digunakan konsep simetri untuk menentukan aras-aras tenaga ini? Dan didapati berjaya dengan hanya mentafsirkan simetri ini ialah satu penjelmaan, satu transformasi yang mengekalkan tenaga. Jadi apa dia kumpulkan semua jenis transformasi yang bila kita guna transformasi itu, kita dapati tenaganya tak berubah. Kita pusing ke, kita anjak ke, tenaganya tak berubah. Jadi misal kalau bentuk dia macam ni, kalau kita pusing macam tu, dia tak berubah. Jadi kita kata pusing itu merupakan satu simetri. Kalau kita macam tu tonggang tu mungkin dah berubah bentuk dia. Jadi kita kata itu bukan simetri untuk jenis tu. Jadi itu kejayaan yang pertama lah. Kaji simetri, sifat kumpulkan segala penjelmaan transformasi yang mengekalkan tenaga untuk atom hidrogen. Dan didapati itu tidak lain dan tidak bukan dari segi matematiknya ialah kumpulan ortogon dalam mantra 3. Apa saya kata? Kok 3. Kumpulan ortogon khas yang penentunya satu. Mana tak termasuk pencerminan. Tak termasuk pencerminan. Ini pusing. Jadi Cook 3 atau SO3 ni menjadi kajian dekat awal dulu, kumpulan simetri ini, dan mengkaji apa dia kumpulan asas, aljabar asas untuk Cook 3 ni. Dan didapati ialah tadi yang penukar tertib membentuk satu aljabar Lie kepada
kepada Coke 3 ini, dan daripada situ kita boleh cari tenaga, aras tenaga hidrogen, dan didapati tepat seperti yang diproduksi studinya ni dan sebagainya. Jadi sejak itu kajian simetri ini menjadi kajian yang amat galak dilakukan dalam bidang teori kuantum ini, dan yang menyebabkan benda ni jadi besar kerana diperluaskan makna simetri itu bukan hanya dari segi geometri. Kalau tadi geometrinya, apa-apa saja yang kita buat asalkan tak berubah, jadi itu dianggap simetri. Jadi apa dia proses yang dilakukan, misalnya charge tu tak berubah, itu tak ada hubungan dengan geometri tadi. Ada tak satu operasi yang kita boleh cari supaya charge negatif kekal negatif? Kalau jumpa, itu satu kumpulan simetri yang bagus. Dan ini yang dicuba dibuat. Bila dia nak satukan, yang paling berjaya besarnya ialah kumpulan Abdul Salam dengan Etis, dua orang lagi tu. Dia nak menyatukan daya atom-atom, zarah-zarah yang ada dalam elektromagnet dengan yang ada dalam bukan elektromagnet, yang ada dalam cahaya, dengan yang daya yang berlaku di kalangan zarah, yang daya yang dianggap daya lemah itu. Dia nak satukan dua itu, dia jadi daya elektromagnet, elektrolemah. Satu yang daya daripada foton, gelombang biasa. Satu lagi daya yang terbit daripada tindakan zarah-zarah yang bukan dalam nukleus tu. Itu dia panggil daya lemah. Jadi dia satu, nak cara satu ni dianggap zarah ni serupa, tak boleh dibezakan. Itu menunjukkan kita boleh cari apa dia kumpulan transformasi yang mengekalkan semua zarah itu. Jadi didapati yang berjaya tu ialah guna Coke 2, kumpulan unitary khas. Maknanya ambil kumpulan yang matriks dia 2 baris 2 lajur, isi dia nombor kompleks. Jadi buat ajar bandi yang itu, dia akan kadang-kadang sudah ditunjuk oleh 3 orang ni, boleh menyatukan daya itu. Jadi program yang semacam ini dibuat oleh, lagi sebelum tu pun dah dibuat oleh Gell-Mann, dan yang terakhirnya dibuat oleh beberapa orang selepas surat terakhir tu, yang menerbitkan sekarang ni kita anggap model atom piawai. Model atom piawai ni apa? Maknanya dia menyatukan segala zarah-zarah permulaan ini kepada beberapa kumpulan yang menarik, yang boleh diterima oleh komuniti itu. Jadi cara dia buat tu ialah dengan menggunakan, mula-mulanya dia anggap sepatutnya Coke 5 berjaya, sebab dia ada 3 dalam 3 kuart, kemudian ada 2 dalam elektrolemah. Jadi sepatutnya kalau kita buat satu putaran dalam matra 5, dia boleh menyatukan. Tapi dia orang cuba buat, tak jadi. Lama tu tak jadi. Tapi akhirnya dia dapat sebenarnya darab. Itu yang terakhir saya tulis tu. Model piawai atom ini ialah Coke 3 kali Coke 2 kali U1. Itu ada 3 hasil darab katesan. Ada satu. Unsur pertama itu mewakili Coke 3, unsur kedua mewakili Coke 2, unsur 1 itu mewakili U1 itu mewakili putaran unitary itu. Jadi ini didapati agak memuaskan untuk menyatukan 3 daya kuat, daya lemah, daya daya biasa ni, daya gelombang cahaya. Kan ada 3 jenis daya. Cara menyatukan tu ialah menggunakan simetri ini. Dan sudah tentu ramai yang tak berapa setuju
sebab ada yang tertinggal. Tapi inilah yang dipakai sekarang bila sebut teori atom piawai. Orang dalam bidang ini membayangkan kumpulan simetri, 3 jenis kumpulan simetri ini dapat menyatukan semua itu. Jadi yang masih belum berjaya sudah tentu nak menyatukan tiga-tiga ni dengan teori Einstein itu didapati tidak berjaya, dan dia mengubah paradigma dia daripada atom ini kepada tadi. Jadi itu saya tak sentuh langsung. Jadi saya rasa itu saja yang nak saya sampaikan ini tentang asal-usul teori kuantum, aksiomnya, dan beberapa fakta yang biasa kita dengar tentang teori atom yang dalam buku ini ada kritikan terhadap fakta-fakta itu. Kritikan pada fakta-fakta itu. Maknanya fakta itu tidak boleh diterima berdasar kepada sistem nilai atau doktrin kosmologi Islam. Dan mencabar segala Muslim untuk membaiki aksiom dan fakta kuantum itu, fakta atom itu. Jadi ini sudah tentu kerja yang sukar, tapi patut sekurang-kurangnya kesedaran itu patut meluas, bukan hanya di kalangan 1, 2, 3 orang saja, meluas di kalangan dunia sarjana Islam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.